Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak tengok pembentukan imej oleh kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, kanta merupakan medium duduk sinar seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan melengkung. Okey, kanta dibahagikan kepada dua iaitu kanta cembung dan juga kanta cekung. Kanta cembung pula dibahagikan kepada kanta dui cembung, plano cembung dan juga meniskus cembung. Dan kanta cekung juga dibahagikan kepada dui cekung, plano cekung dan juga meniskus cekung. Rajah 7.2 menunjukkan lintasan sinar cahaya sebelum dan selepas melalui kanta cembung dan juga kanta cekung. Sebelum dan selepas. Jadi apa yang berlaku? Berdasarkan rajah 7.2, sinar cahaya menumpu selepas melalui kanta cembung. Jadi ini kanta cembung. Jadi ini sinar cahaya sebelum melalui kanta cembung dan selepas dia melalui kanta cembung dia menumpu, dia bersilang. Sinar cahaya ini dia bersilang. Jadi bermaksud sinar cahaya menumpu. Selepas melalui kanta cembung. Tetapi untuk kanta cekung ni, sinar cahayanya mencapah. Ni sebelum melalui kanta cekung dan selepas melalui kanta cekung dia mencapah. Dia tidak bertemu di antara satu sama lain, maka dia mencapah. Jadi kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu dan kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. Bagi kanta cembung, titik fokus F ialah satu titik dengan keadaan sinar cahaya 7 yang selari dengan paksi utama yang akan menumpu kepadanya selepas melalui kanta cembung. Yang ini ialah paksi utama, yang ini ialah sinar cahaya 7. Sinar cahaya 7 ni dia selari dengan paksi utama. Dia selari. Ini sinar cahaya 7 yang selari dengan paksi utama. Dan sinar cahaya 7 ni dia akan menumpu. Dia akan menumpu kepada titik fokus. Dia akan menumpu kepada titik fokus selepas melalui kanta cembung. Jadi di sini ialah titik fokus iaitu satu titik dengan keadaan sinar cahaya 7 yang selari dengan paksi utama yang akan menumpu kepadanya selepas melalui kanta cembung. Kemudian untuk kanta cekung, apabila sinar cahaya yang mencapah selepas melalui kanta cekung, ini sinar cahaya yang mencapah selepas melalui kanta cekung, diekstrapolasikan ke belakang, dianggarkan ke belakang. Sinar cahaya ini akan bersilang pada satu titik, dia akan bersilang pada satu titik. Jadi titik ini dipanggil sebagai titik fokus bagi kanta cekung tersebut. Seterusnya kita tengok istilah optik dan penerangannya. Yang pertama ialah pusat optik O. O ni kat tengah-tengah ini O. Ini dipanggil sebagai pusat optik. Apa itu pusat optik? Iaitu titik pada pusat kanta. Sinar cahaya yang melalui pusat optik dia tidak terbias. Jadi sinar cahaya dia tidak akan bengkok sebab dia tidak terbias. Kemudian paksi utama. Inilah paksi utama. Garisan ini ialah paksi utama. Iaitu garis lurus yang melalui pusat optik sesuatu kanta dan titik fokus. Paksi utama ni dia akan melalui pusat optik dan juga titik fokus. Kemudian paksi kanta iaitu garis lurus yang menerusi pusat optik dan berserenjang dengan paksi utama. Ini paksi kanta iaitu garis lurus yang menerusi pusat optik dan dia berserenjang dengan paksi utama. Dia bersilang dengan paksi utama dan membentuk sudut 90 darjah. Itu maksudnya dia berserenjang. Kemudian titik fokus F. Titik fokus F. Bagi kanta cembung, titik fokus F ialah titik pada paksi utama. Titik pada paksi utama. Iaitu tempat penumpuan sinar cahaya selari dengan paksi utama selepas melalui kanta. Ini kita dah bincangkan tadi. Kemudian bagi kanta cekung, titik fokus F ialah titik pada paksi utama iaitu sinar cahaya selari dengan paksi utama seolah-olah mencapah dari titik ini selepas melalui kanta. Kemudian panjang fokus F. Panjang fokus F iaitu jarak
antara titik fokus F dengan pusat optik. Ini titik fokus F, jaraknya dengan pusat optik. Ini ialah panjang fokus. Kemudian jarak objek U, iaitu jarak antara objek dengan pusat optik. Ini pusat optik. Di mana U? So dekat sini U. Jadi jarak di antara pusat optik sehingga kepada objek ini dipanggil sebagai U. Daripada pusat optik sehingga ke objek ini ialah jarak objek atau simbolnya U. Kemudian jarak imej, iaitu jarak antara imej dengan pusat optik. V ini simbolnya jarak di antara imej dengan pusat optik. Seterusnya, kita nak tengok cara untuk melukis gambar rajah sinar bagi kantah cekung dan juga kantah cembung. Kita tengok dulu untuk kantah cekung. Untuk kantah cekung, dia ada dua garisan. Garisan yang pertama, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Ini sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dan kemudian dia terbias. Dia terbias, dia bengkok. Ternampak dia bengkok kat sini, maksudnya dia terbias. Dan seolah-olah dia daripada titik fokus F ni. Kalau kita sambungkan garisan ini, dia bertemu pada titik F ini. Kemudian garisan yang kedua itu sinar cahaya yang menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. Ini sinar cahaya ke pusat optik. So ini pusat optik. Sinar cahaya ni dia bergerak ke pusat optik dan dia tidak terbias. Kita tengok dia lurus sahaja daripada objek ni, dia melalui pusat optik dan dia bergerak lurus sahaja, dia tidak terbias. Ini ialah rajah sinar untuk kantah cekung. Contoh yang pertama, untuk jarak objek lebih besar daripada 2 kali panjang fokus. Ini sinar cahaya yang selari dengan paksi utama sampai kepada paksi kantah. Kemudian selepas dia melalui kantah cekung ini, sinar cahaya ini dibiaskan. Ternampak dia bengkok kat sini, sinar cahaya dibiaskan dan dia seolah-olah bergerak daripada titik fokus. Kemudian untuk garisan yang kedua, daripada objek melalui pusat optik dan sinar cahaya ini bergerak lurus. Dia tidak dibiaskan. Kemudian kita tengok kat sini, tempat di mana dua garisan ini bersilang, ini ialah tempat di mana imej terbentuk. Jadi kita tengok apakah ciri-ciri imej yang terbentuk. Yang pertama, ciri imejnya ialah maya. Kenapa dia maya? Sebab kita tengok imejnya terbentuk di belakang kantah. Ini kantah, dia tidak terbentuk di hadapan kantah, dia terbentuk di belakang kantah. Kemudian dia tegak. Kita tengok objek menghadap ke atas, imej pun menghadap ke atas, maka ciri imejnya ialah tegak. Kemudian imejnya dikecilkan. Kita tengok saiz objek lebih besar daripada saiz imej. Jadi bermaksud saiz imej dikecilkan. Contoh yang kedua, untuk jarak objek yang kurang daripada 2 kali panjang fokus. Garisan yang pertama, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dan dia melalui paksi kantah. Selepas dia melalui paksi kantah, dia akan dibiaskan. Kita nampak dia bengkok dan dia seolah-olah bergerak daripada titik fokus. Untuk garisan yang kedua, sinar cahaya yang melalui pusat optik dan dia bergerak lurus dan tidak dibiaskan. Seterusnya, tempat di mana dua garisan ini bersilang, ini adalah tempat di mana imej terbentuk. Kita tengok apakah ciri-ciri imejnya. Yang pertama, dia maya. Kenapa dia maya? Sebab dia terbentuk di belakang kantah, dia tidak terbentuk di hadapan kantah. Kemudian yang kedua, ciri imejnya ialah tegak. Kita tengok objek menghadap ke atas, imej pun menghadap ke atas. Jadi bermaksud dia punya ciri imejnya ialah tegak. Kemudian ciri yang ketiga, saiz imej dikecilkan. Kita tengok saiz objek lebih besar daripada saiz imej. Jadi bermaksud saiz imej dikecilkan. Seterusnya kita tengok cara untuk melukis gambar rajah sinar bagi kantah cembung.
Yang ini untuk kanta cembung, garisan yang pertama, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Okay, ini sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Dia akan terbias dan melalui titik fokus ni. Okay. Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama ni, apabila dia melalui kanta cembung, dia akan terbias di bengkok dan dia melalui titik fokus F ni. Okay, kemudian sinar cahaya yang menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. Okay, garisan yang kedua, daripada objek dia lalu pusat optik dan dia bergerak lurus tanpa dibengkokkan, tanpa terbias. Kita tengok contoh yang pertama untuk kanta cembung. Ini untuk jarak objek yang lebih besar daripada 2 kali jarak fokus. Okay, garisan yang pertama iaitu sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Kemudian dia akan dibiaskan, okay, dan melalui titik fokus. Kemudian garisan yang kedua, daripada objek melalui pusat optik dan dia bergerak lurus. Okay, kita tengok kat sini dia bersilang di hadapan kanta. Okay, jadi tempat di mana dua garisan ini bersilang, ini adalah tempat di mana imej terbentuk. So, itu adalah imej. Okay, kemudian kita tengok apakah dia punya ciri imejnya. Yang pertama dia ialah nyata. Okay, kenapa dia nyata? Sebab dia terbentuk di hadapan kanta. So, kalau kita letakkan skrin putih dekat sini, kita akan nampak imej terbentuk pada skrin putih. Jadi kalau imej terbentuk pada skrin putih, maka ciri imejnya ialah nyata. Kemudian dia songsang. Okay, kenapa dia songsang? Sebab kita tengok imej dia, objek ni menghadap ke atas. Okay, kemudian dia punya imej dia menghadap ke bawah. Jadi dia terbalik. Maka dia songsang. Kemudian dia dikecilkan. Okay, kenapa dikecilkan? Sebab kita tengok saiz objek ni lagi besar daripada saiz imej. Jadi ciri imej yang terbentuk ialah nyata, songsang dan dikecilkan. Okay, contoh yang kedua untuk jarak objek yang sama dengan 2 kali jarak fokus. Okay, jadi objek diletakkan betul-betul pada 2F. Okay, gambar rajah sinar yang pertama. Okay, ini sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Kemudian selepas dia melalui kanta cembung, dia akan terbias dan dia akan melalui titik fokus. Kemudian garisan yang kedua, daripada objek melalui pusat optik dan dia bergerak lurus, tidak dibiaskan. Okay, jadi kita tengok dia bersilang dekat 2F ni. Maka di tempat di mana dua garisan ini bersilang, maka di situlah tempat di mana imej terbentuk. Okay, jadi kita tengok apakah ciri-ciri imej yang terbentuk. Okay, yang pertama dia nyata sebabnya dia terbentuk di hadapan kanta. So kalau kita letak skrin putih kat sini, kita akan nampak imej terbentuk pada skrin putih. Kemudian dia songsang. Kita tengok yang ni objek ke atas, imej ke bawah, maka dia songsang. Kemudian dia punya ciri imej dia sama saiz dengan objek. Okay, dia sama saiz dengan objek. Kalau kita tengok sini 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia punya jarak, dia punya saiz imej ni sama dengan saiz objek ni. Okay, contoh yang seterusnya untuk jarak objek di antara titik fokus dan 2 kali jarak fokus. Okay, gambar rajah yang pertama, ini sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dan selepas dia melalui kanta cembung, ini paksi kanta. Pada paksi kanta ini, dia akan dibiaskan. So, dia bengkok dan melalui titik fokus. Kemudian gambar rajah yang kedua, itu daripada objek melalui pusat optik dan dia bergerak lurus tanpa dibiaskan. Kita tengok dia bersilang di hadapan sini. Jadinya, kat situ adalah tempat di mana imej terbentuk. Jadi, kita tengok apakah ciri imej yang terbentuk. Yang pertama, dia nyata sebabnya dia terbentuk di hadapan kanta. Okay, kemudian dia songsang. Kenapa songsang? Sebab kita tengok objek menghadap ke atas, imej menghadap ke bawah. Maka dia songsang dan dia dibesarkan. Kita boleh nampak dekat sini, saiz imej lebih besar daripada saiz objek.
Okay, contoh yang seterusnya, untuk jarak objek sama dengan panjang fokus. Okay, garisan yang pertama, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama, okay, dan dia melalui paksi kanta. Okay, daripada paksi kanta ini, dia dibiaskan, okay, dia dibengkokkan dan melalui titik fokus. Okay, ini untuk garisan yang pertama. Kemudian garisan yang kedua, daripada objek melalui pusat optik. Okay, dan sinar cahaya ini dia bergerak lurus, okay, dia tidak dibiaskan. Kita tengok ciri imej yang terbentuk. Okay, kita tak nampak dia bersilang dekat sini. Jadi bermaksud imej ini terbentuk di infinity, okay, sangat jauh. Kemudian dia maya, tegak dan juga saiz imejnya dibesarkan. Contoh yang terakhir, untuk jarak objek kurang daripada panjang fokus. Di langkah yang sama, kita lukiskan sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Dan apabila dia melalui kanta cembung untuk sampai kepada paksi kanta ini, dia akan dibengkokkan. Dia dibiaskan dan dia melalui titik fokus. Ini untuk garisan yang pertama. Untuk garisan sinar yang kedua, daripada objek melalui pusat optik. Dan dia bergerak lurus, tidak dibiaskan. Okay, kemudian kita tengok ciri imej yang terbentuk. Okay, kat sini tempat di mana dua garisan ini bersilang. Sebab kita nampak dia tak bertemu di hadapan ini. Jadi kita sambungkan ke belakang garisannya. Okay, dan kita nampak dia bertemu di belakang sini. Okay, garisan ini bertemu di belakang. Jadi tempat di mana garisan ini bertemu, maka di situlah tempat di mana imej terbentuk. Okay, kita tengok apakah ciri imejnya. Yang pertama dia ialah maya. Okay, kenapa dia maya? Sebab dia tidak terbentuk di hadapan kanta. So, kalau kita letakkan skrin putih kat sini, kita tak akan nampak ada imej yang terbentuk di hadapan sini. Sebab imejnya terbentuk di belakang kanta. Okay, kemudian dia tegak. Okay, kenapa dia tegak? Sebab objek menghadap ke atas, imej pun menghadap ke atas. Maka ciri imejnya ialah tegak. Okay, kemudian yang ketiga, ciri imejnya dibesarkan. Okay, kita boleh nampak kat sini saiz imej lebih besar daripada objek.